Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi bacaan dari surah Al-Baqarah. Dan hari ini kita pada muka surat 33 pagi ni. Muka surat 33, kita pada ayat yang 214. 214 dan 215 ya, kita baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Nah tu jangan panjang. Inna nasrallah. Jangan inna nasrallah. Inna tu jadi panjang. Sekali lagi dah. Ala inna nasrallahi qarib. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita sekali lagi dapat kita berdamping dengan Al-Quranul Karim. Walaupun kita tahu sepatutnya banyak lagi lah kita baca. Nak banding apa yang kita dah baca ni, sikit je nak banding dengan orang-orang dulu tu baca. Cuma mudah-mudahan yang sedikit tu Allah bagi keberkatan kepada kita dan menjadi kunci kepada pembacaan ayat-ayat Quran seterusnya. Sekurang-kurangnya kita ada bacalah juga sikit, 2 ayat sehari pun lebih banyak dah daripada harta-harta lain yang kita dapat untuk sehari-hari. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala istiqamahkan kita dapat membaca Al-Quran sebanyak yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita, dan kita usahakan agar kita jaga diri kita untuk tidak jauh daripada Al-Quran. Kerana hidayah itu ada sumbernya, dan sumber hidayah kita sebagai orang Islam adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Hidayah. Baik, ayat yang kita baca pagi ini, Am hasibtum an tadkhulul jannah, ayat 214. Maksud dia Am hasibtum, am adakah, am adakah, hasibtum kamu mengira, hasibtum kamu mengira, an tadkhulul jannah bahawa kamu akan masuk syurga. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga? Walamma ya'tikum, walamma ya'tikum, sedangkan waw tu wawul hal, wa sedangkan, lamma harfu nafi, belum lagi, belum lagi. Istilah dia belum lagi. Lamma ni belum lagi. Dia apa ni? Harfu jazm. Bila masuk pada surah apa fi'il mudhari', dia menjazamkan, mematikan. Walamma ya'tikum. Walamma ni belum. Kalau orang baca bahasa Arab, lam lam menunjukkan kepada perkara sebelumnya, perkara yang sebelumnya. Lamma, sehingga sekarang belum lagi. Lamma. Walamma ya'tikum, sedangkan belum lagi datang kepada kamu. Mathalul ladzina khalau min qablikum, perumpamaan atau cubaan seperti mana yang telah datang kepada orang sebelum kamu. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa jangan kamu menyangka nak masuk syurga ni mudah. Kamu harap nak masuk syurga, tapi kamu belum lagi diuji seperti mana orang sebelum kamu diuji. Jadi Allah menafikan dia. Kamu sangka nak masuk syurga tanpa diuji seperti mana orang sebelum kamu. Orang sebelum kamu ni macam mana? Masathumul ba'sa, mereka ini diuji, ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, dan mereka digoncangkan digoncang, mereka ditimpa dengan kesusahan, kemudaratan, digoncang dengan macam-macam
penyakitnya, kesakitannya, musibahnya, malapetakannya, semua bentuk tu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa zulzilu, dan mereka digoncang dengan berbagai bentuk azab dan penganiayaan, sehingga hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu, sehingga berkatalah orang-orang yang beriman dan berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, bilakah nak datangnya pertolongan dari Allah. Berarti dia diuji tu sampai butuh harapan. Tinggal tak ada tanya bilalah Allah nak tolong. Kerana apa yang mereka dah usaha ni dah habis. Tahap ujian yang menimpa tu sehingga mereka tak mampu dah nak melepaskan diri daripadanya, melainkan pertolongan dari Allah. Sampai tahap ujiannya macam tu. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kita ni pun diuji juga, tapi tak adalah ujian kita tu sampai tahap teruk macam zaman dulu. Dalam masa yang sama kita pun masih mengharap bahawa bilalah Allah Ta'ala nak tolong kita. Jadi dalam hati orang beriman kena ada sifat macam tu, mengharapkan kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hadis ni, salah satu daripada riwayat yang ada dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, seorang sahabat yang diuji iaitulah Khabbab Ibn Al-Arad. Khabbab Ibn Al-Arad ni dia kata, kami dulu para sahabat kata kepada Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana ya Rasulullah. Bolehkah, mengapa tidak kamu minta pertolongan kepada Allah? Mengapa tidak kamu berdoa kepada Allah untuk kami? Sama macam tu sahabat dulu. Ni diuji. Khabbab Ibn Al-Arad kita tahu, dia ni kerja sebagai tukang besi. Jadi bila dia masuk Islam, tuan dia paksa dia murtad, dan tuan dia letak dia di atas tempat bakar besi sehingga melecur tubuh dia. Jadi sahabat-sahabat ni diuji dengan begitu sekali, sehingga mereka pun tanya, tak bolehkah Rasulullah doakan kepada Allah untuk tolong kami? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna man kana qablakum kana ahaduhum yudha'ul minsharu ala mafriqi ra'sihi fayakhlusu ila qadamaihi la yasrifuhu dhalika an dinihi. Sesungguhnya ada orang sebelum kamu dalam bab ujian ni. Nabi nak gambarkan bahawa hak sahabat terima tu tak sebanding lagi dengan hak orang dulu terima. Pas kalau kita pula zaman kita ni nak banding dengan hak sahabat terima, lagi tak boleh nak banding. Cumanya nak suruh kita ni sedar bahawa kepentingan yang paling utama ialah dalam soal menjaga agama kita, dan kita akan diuji oleh Allah dalam bab itu. Orang dulu diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Uji-uji juga. Nah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Ta'ala kata, kami uji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Jadi betul lah ayat ni Allah Ta'ala kata, kamu nak masuk syurga, apakah kamu sangka nak masuk syurga tanpa diuji? Orang dulu diuji lagi dahsyat. Diuji dengan darra, al-ba'sa wad-darra wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan kesusahan, kemudaratan, digoncang.
Lalu dalam hadis Nabi SAW sebut, ada orang sebelum daripada kamu diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian dia gergaji sampai terbelah dua, sampai ke kaki. Tidak menghalangnya, tidak mengubahnya dia daripada agama Allah sedikit pun. Tak gaji paksa supaya kufur. Tidak. Kita tengok macam mana zaman orang panggil apa? Bashar Asad. Perang dulu-dulu mula-mula keluar. Allahu Akbar. Ambil batang kayu tak kerana dia kata la ilaha illallah. Mereka nak suruh kata apa? Nak suruh kata Bashar tu Tuhan. Bashar Asad ni sekarang masih lagi memimpin Syria. Diuji. Dia ni dipanggil Nusairiyah. Satu, dia mengaku Islam, tapi sebenarnya dia orang panggil satu aliran kebatinan juga, yang sampai menganggap pemimpin mereka ni seperti Tuhan. Jadi dia paksa orang mengaku Bashar Asad itu Tuhan. Video-video dulu dalam 5 tahun, 6 tahun dulu kita tengok mereka dibantai teruk kerana nak suruh kata Bashar tu Tuhan. Tengah-tengah cakap tu taurih belakang dengan pisau. Ada setengah tu ditanam sampai dekat pinggang, dipukul untuk dikata uji, sehingga mereka yang kuat iman tetap kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nak suruh kata la ilaha illa Bashar. Dia nak suruh kata gitu. Berat ujian. Tapi bagi mereka yang diuji sampai akhirnya, mereka terbunuh dalam mempertahankan agama Allah. Gitu ujian orang. Kita diuji tak sampai setara tu, tapi kita mengharapkan nak masuk syurga juga. Ini kita ni zaman begitu. Macam kerja, gaji nak belaka, tapi waktu masuk kerja dia tak nak buat. Betul tak? Zaman kita lah gitu. Kalau hak businessman dia fikir, budak ni dia mari kerja, tapi mari tak buat kerja, gaji dia nak. Kalau orang kerja-kerja tu nego berlaku tu juga, kalau boleh duit ni masuk je dalam akaun kita. Nah, kalau boleh lah duit ni masuk je dalam akaun kita, tak payah kerja-kerja. Rupa-rupanya dalam bab syurga lagu tu juga, kalau boleh masuk je syurga, tak payah buat amal. Kita dah baca hadis, ada orang masuk syurga tanpa solat, ada masuk syurga tanpa puasa, masuk Islam hari ni gijah mati terus, masuk syurga. Kita berdengar, mudahnya dia masuk syurga. Kita berdengar, budak-budak mati tanpa umur, cukup umur mati, masuk syurga terus. Mudahnya dia masuk syurga. Kita dengar orang masuk Islam, orang mati pun masuk syurga. Allah, mudahnya masuk syurga. Kita dah tengok bahagia orang masuk syurga mudah. Tapi Allah Ta'ala suruh kita tengok, kalau nak masuk syurga, perhatikan orang zaman dulu diuji oleh Allah sampai peringkat Nabi sebut gergaji atas kepala. Gergaji atas kepala. Allahu Akbar. Nama apa dah? Saya pun lupa dah seorang sahabat. Nama apa? Abdullah bin, dulu kita pernah cerita dah. Seorang sahabat yang dikucuk dari dia oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa ingat nama dia? Macam tanya Syekh mata. As-sahabi Abdullah bin Hudzafah. Sahabat nama dia Abdullah bin Hudzafah. Aja dengar ada cerita dia.
yang dikucuk kepala dia oleh Raja Rom. Raja Rom. Mana kisah dia ni? Nama sahabat ni Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah ni Asy-Syahmi. Abdullah bin Hudzafah ni dia seorang sahabat As-Sahmi, bukan Syahmi, Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Cerita dia ni, dia ditangkap bersama dengan beberapa orang sahabat oleh Raja Rom. Tapi Raja Rom ni nak menunjukkan bahawa kekuasaan ni ada pada dia, dan dia nak suruh sahabat ni murtad. Lalu dia panggil sahabat ni, dia panggil depan, ikat, panggil pula orang Islam lain nak kena tawan, sediakan periuk besar berisi minyak. Dia nak suruh sahabat ni murtad. Dia kata kepada dia, kalau kamu tak murtad, tentera kamu ni aku campur dalam kuali ni, periuk ni. Dia pun tak nak. Lepas tu dia pun campur sampai mati. Tanya lagi, kalau tidak dia pun kena campur juga. Panggil orang kedua, ubuk lagi, mati. Sehingga akhir sekali bila dia nak kena campur, dia menangis. Kata di raja, sudah dia ni lemah dah ni. Raja pun panggil, macam mana kamu nak, panggil nak murtad dah, nak masuk Nasrani. Dia kata tak. Habis tu kenapa kamu menangis? Dia kata, aku menangis kerana aku fikir aku hanya ada satu nyawa. Kalaulah aku ada banyak nyawa, sehingga semua nyawa tu dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja ni pun rasa kagum. Dengan kekaguman dia ni terhadap, dia kata, ginilah, aku boleh bebaskan kamu dengan syarat kamu kucuk kepala aku. Tak masuk Islam pun, tak masuk Kristian pun, tak apa. Tapi kerana respeknya raja kepada dia, raja suruh kucuk kepala dia dan menunjukkan bahawa raja ni lebih mulia daripada dia. Dia pun kata kepada raja, aku terima syarat, aku kucuk kepala kamu, tapi syarat tambahan, bukan aku saja bebas, semua tawanan Islam yang kamu bertawan dibebaskan. Raja dengar lagu tu, dia setuju. Akhir sekali Abdullah bin Hudzafah dia kucuk kepala Raja Rom, Herakal. Lepas pada tu dibebaskan, kemudian balik ke Madinah. Bila sampai cerita ni, sahabat dibebaskan tu dengan rombongan dia balik ke Madinah. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, menjadi hak bagi setiap orang Islam yang ada di Madinah masa tu untuk kucuk kepala Abdullah bin Hudzafah. Lalu Umar pun kucuk kepala dia. Tapi nak sebutnya macam mana diuji sampai ke tahap dicampurkan dalam periuk yang menggelegak, kerana nak diuji iman. Hak dia selamat. Hak sahabat hak mati tu, mereka itulah yang panggil orang yang mahal harga iman dia. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW pesan juga, wa yumshatu bi amshatil hadid hatta ma baina lahmihi wa 'azmihi la yasrifuhu dhalika an dinih. Dan ada juga yang orang panggil apa? Kuku si. Dia panggil apa? Digaru ataupun
Ambil minyak bagi yumsyak. Yumsyak ni macam kuku besi lah. Ataupun kita menyapu besi tak apa. Sikat, disikat dengan sikat besi. Bukan sikat besi, sikat rambut dah. Dia kata ma baina lahmihi wa azmihi. Disikat dengan sikat besi sehingga ke terkoyak sampai ke tulang dan isi. Arit besi tujuan apa? Supaya murtad. Nabi kata la yasrifuhu an dzalika an dinihi. Mereka tidak berganjak daripada agama. Lalu inilah yang kita nak faham bahawa nak masuk syurga ni kena berjuang. Juang nombor satu sekali, berjuang menjaga agama dalam diri kita sendiri. Dalam keadaan kita juga sedar bahawa ujian Allah Ta'ala kepada hamba-hamba ni datang dalam pelbagai bentuk cabaran dan ujian. Allahu Akbar. Zaman mereka diuji macam tu, mereka masih bertahan dengan agama. Hak kita paling bimbang dan hak Nabi paling bimbang ialah dibentangkan kehidupan dunia sehingga kalah dengan ujian. Zaman susah tak kalah. Zaman senang kalah. Cuba bayang. Zaman dulu, tuan-tuan, kita ni 500 tahun dijajah. 500 tahun dijajah. Dalam masa 500 tahun, cerita 1511 Portugis tawan kota Melaka. 1511 Portugis tawan kota Melaka. Masjidnya hancur. Tak ada monumen, istana tak ada, kitab tak ada, habis. Semua tamadun kita zaman dulu hilang. Lost. Terus, hilang terus. Tak ada jejak. Bukan kata hilang biasa-biasa dah. Hilang sampai tak ada jejak. Sehingga hari ni kita kena sedar tidak ada satu pun monumen yang ada di tanah air kita yang mengembalikan kita kepada sejarah tamadun Islam sebelum penjajahan. Tak ada. Kita hanya ada bangunan-bangunan lama yang kononnya dibina 100-200 tahun. Masjid umur dia 100 tahun. Padahal Islam bertapak di tanah air kita ni lebih daripada tu. 1511 tu kita Islam ke batu bersurat ada pak kita ni berapa punya lama dah, berapa tahun, berapa ratus tahun batu bersurat. Tapi tak ada satu pun monumen masjid yang menunjukkan kepada tamadun Islam sebelum kedatangan Portugis. Maksudnya apa? Memang dia hancurkan kita, datang untuk hancurkan kita. Mereka kata nak mari cari rempah. Cari rempah kita belajar dulu. Sembang je cari rempah tu, bukan rempah pun dia cari. Dia mari apa? 3G tu kan. Yang pertama gospel, Kristianisasi. Masa tu adalah rentetan daripada perang salib. Gospel. Orang Islam berperang dengan agama Kristian. Maka ada perang salib. Habis tu kenapa perang salib sampai pada kita ni? Sebab kita adalah kerajaan Islam pada masa tu. Dan kerajaan ini juga, tanah air kita juga ada peranan dia dalam membekalkan orang apa, senjata besi-besi. Kerana kita dulu industri besi kuat sini. Yang saya nak ceritanya ialah jatuhnya kota Melaka dijajah 500 tahun. Dalam 500 tahun tu
Kemuncak bila berlaku, kita ambillah peristiwa sehingga akhirnya berlakulah kemerdekaan. Masa di awal antara 500 tahun, kita ambil satu poin, Islam dijajah. Kita tak tahu masa tu macam mana, tapi kita ambil pula satu poin, 500 tahun selepas itu dia merdeka, berlaku peristiwa Natrah di Singapura. Tahu tak cerita Natrah kan? Cerita Natrah. Natrah ni dipaksa untuk kembali ke Belanda, padahal dia ni dah kahwin dengan Mansur Adabi ke apa tu. Masa tu keluar ramai-ramai orang ni mempertahankan akidah sebab bimbang seorang yang telah Muslim di tanah air Malaysia berkahwin dengan seorang Muslim juga, takut dia ni murtad dan dibawa ke Belanda. Dan akhirnya betul benda dia berlaku. Natrah balik ke Belanda. Daripada Belanda macam-macam fitnah dan ujian menimpa dia, dan akhirnya dia berpindah ke Amerika dan meninggal di Amerika. Natrah ni dalam keadaan bukan Muslim. Tapi jarak 500 tahun tu, dalam masa 500 tahun tu, penghujung waktu kita merdeka, masih jarang kita dengar orang Islam murtad. Sehingga untuk seorang murtad, gegak gempita seluruh tanah air. Kerana kita ada tempoh masa apa? 500 tahun diuji. Diuji dengan kesusahan. Nenek moyang kita mempertahankan agama, lawan penjajah, lawan British. Orang yang lama pula alim ulama, Tok Janggu, mereka ni para alim ulama mempertahankan agama. Nak atas sekolah orang putih zaman dulu, sekolah agama dipertahankan, tulisan Jawi dipertahankan. 500 tahun lamanya, Pak, kita merdeka. Tu dia. Kita merdeka 50 tahun ni. 50 tahun. Daripada 1957 kita merdeka, 2007 lah kita ambil pacak masa. 50 tahun merdeka. Tak lama. Kita mula dengan cerita orang Melayu murtad. Nampak tak ujian mana yang lebih bahaya daripada itu? Waktu diuji susah, maka ubi kayu je, pucuk-pucuk kayu, pucuk-pucuk daun, susah. Tapi kita bertahan dengan agama. Nenek moyang kita bertahan. Walaupun kita tahu pada penghujung zamannya, cara hidup tu macam-macam lah. Dah ada zaman tu, dengan pok ye-ye-nya, dengan agogonya, macam-macam lah. Zaman tu. Tapi pelik lah panggil untuk orang tu keluar daripada agama Islam. Gospel pada masa tu tak berjaya memurtadkan umat Islam, tapi dia bolehlah gold and glory tu. Gold and glory tu dapat. Dia perintah bumi kita yang makmur 500 tahun, dia ambil segala hasil bumi, emasnya, besinya, bijinya, kekayaan harta ni dibawa ke tempat dia. Tapi orang Melayu, orang Islam masih bertahan dengan agama. Diuji. Sebab tu antara kesusahan dengan ujian, kesenangan ni mana bahaya? Senang lagi bahaya. Senang lagi bahaya. Allahul musta'an. Tujuannya tu apa? Semua ujian ni adalah untuk kita nak masuk syurga ni mesti diuji. Ini adalah perkara yang sudah menjadi satu sunnah dari sunnatullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wallahi la yutimmanallahu hadzal amra
hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'bu ala ghanamihi walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kata Nabi kepada Khabbab Ibn al-Arat waktu diuji tu sampai dia minta tolong, bilalah Nabi nak minta doa kepada Allah, maka Nabi kata, demi Allah, agama ini akan sempurna sehingga seorang boleh bermusafir daripada San'a sampai ke Hadramaut, dia tidak takut melainkan Allah. Jadi maknanya masa tu tidak ada dah orang yang nak dia takuti melainkan takut kepada Allah. Tersebarnya Islam sampai ke seluruh pelosok bumi ni. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Nabi kata, tapi kamu ni satu kaum yang tidak sabar, nak cepat. Jadi kita pun ucapkan perkara yang sama. Kita sangka nak masuk syurga tu mudah, tapi sebenarnya jalan syurga itu penuh dengan ranjau dan juga ujian. Bukan sebab Allah Ta'ala tak nak bagi senang pada orang beriman, tak. Sebab ranjau dan ujian inilah yang menyebabkan manusia ni teguh di atas agamanya, dan dia nak panggil apa? Dia merasakan dirinya tu sebagai hamba yang sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu perkara yang bahaya dia panggil wa amma man istaghna. Orang yang ada sifat istaghna. Istaghna ni apa? Istaghna ni sifat rasa tak perlu kepada Allah. Orang yang diberikan kesenangan, dia ada satu sifat, dia tidak perlu kepada bantuan. Orang senang, dia siap begitu. Nah, bila dia tak perlu kepada bantuan, dia rasa dia tak perlu kepada pertolongan. Dia nak gapo, dia dapat semua. Berbanding orang miskin, dia susah, lalu dia perlu kepada bantuan. Siapa dia nak minta tolong? Allah. Dengan sebab kesusahan dia, dia berdoa, dia sujud, dia meminta, dia berhajat, berhadap. Jadi dalam sifat tu lah sebenarnya Allah Ta'ala suka hamba ni. Macam kita lah, walaupun kita tahu anak kita tu ataupun orang kita tu, dia ada kesenangan dia, kemampuan dia, tapi kurang-kurangnya dia nak mari kita ni tanya, siapa kita apa boleh tak nak tolong kita. Pasal bukan kerana nak pertolongan tu tau, kerana nak kepada hubungan antara kita dengan dia. Allah ni dia uji kita bukan supaya kita ni susah dah, supaya manusia menjaga hubungannya dengan Allah. Tu je. Supaya manusia jaga hubungan dengan Allah. Bila diuji dia jaga, bila diuji dia jaga, diuji dia jaga. Kalau tidak diuji dia tak jaga. Dia hamba ni paling utama ialah hubungannya dengan Allah. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pun minta ujian kepada kita tu tidaklah sebagaimana uji seperti umat zaman dulu, berat. Dan kita minta dengan janganlah Allah uji kita dengan sesuatu yang tak mampu kita tanggung. Tapi dalam masa yang sama, kita kena berhati-hati bahawa setiap daripada kita yang mengaku beriman kepada Allah pasti akan diuji. Ala inna nasrallahi qarib. Ayat hari ini Allah Ta'ala kata pertolongan Allah itu dekat. Ayat yang seterusnya ayat yang seterusnya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nak infakkan. Okay. Qul ma anfaqtum min khair. Katakanlah kepada mereka, apa sahaja harta yang kamu nafkahkan daripada kebaikan, min khairin, daripada harta ni, falil walidain, maka berilah dulu sekali kepada ibu bapa, wal aqrabin, kaum kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin, wa banis sabil, dan juga orang-orang ibnu sabil. Ni nafkah mana ni?
Macam perintah zakat dia bunyi, contohlah kita kata, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Yang tu asnaf yang 8. Hak ni hak mana pula? Hak ni bab dia, bab sedekah yang tidak wajib. Bab sedekah yang tidak wajib. Bila sedekah yang tidak wajib ni, dia tidak wajib pergi kepada asnaf yang 8. Dah? Dia tak pergi kepada asnaf yang 8. Dia pergi mana? Hak mana kepada siapa yang kita nak sedekahkan harta kita yang tidak wajib, yang tidak zakat. Zakat ni ada asnaf dia 8. Hak tidak lah, hak lebih daripada zakat nak bagi siapa? Ni dalam bab sedekah yang tidak wajib. Pertama, falil walidain. Dahulukan kita bagi kepada ibu bapa. Ibu bapa ni tak bagi zakat. Kalau bagi zakat ibu bapa, sekehlah kepala dia tu. Nak sekeh kepala dia tu. Bapa ni banyak ambillah duit zakat ni, abang nak bagi ke mak kata. Sekeh kepala sekali, apa bagi duit zakat ke mak ni? Nah, mak bagi susu yang terbaik, mau bagi harta hak lebih ke mak. Ni dia bagi tak faham. Ibu bapa ni tidak menerima zakat. Pasal apa? Pasal mereka ni bukanlah asnaf. Tetapi dalam bab harta yang tidak zakat nak sedekah, mereka diutamakan. Mereka diutamakan. Bagi apa? Bentuk hadiah. Dalam bentuk hadiah. Tapi kalau dia ni memang duduk dalam jagaan kita, maka kita dahulukanlah nafkah dia. Wal aqrabin, nombor 2 disebut sebagai kaum kerabat. Kalau kita nak sedekah hak wajib tu lepas dah, lepas tu kita tengok ada lagi duit kita nak sedekah, tengok hak mana keluarga kita dulu, hak mana keluarga kita. Tapi kalau zakat tu keluarga sanak saudara kita tu asnaf, dahulukan mereka juga. Asnaf dalam keluarga dulu. Wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, kemudian baru anak yatim, kemudian orang miskin, kemudian ibnus sabil. Semua ni menunjukkan keutamaan dalam bab berinfak yang tidak wajib, selebih daripada zakat. Baik. Dalam ayat yang dalam tafsir disebut bab sedekah tatawwu' ni, ummaka wa abaka ukhtaka wa akhaka thumma adnaka. Mula-mula dahulukan ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu dan saudara lelakimu, kemudian yang paling rendah dan yang paling rendah. Tala Maimun bin Mihran, dia baca ayat ni, lalu dia pun sebut hadhihi mawadhi'un nafaqah, ini adalah tempat-tempat nafaqah, ma dzakara fiha qabalan wala mizmaran wala taswiral khashab wala kiswatul hitan. Dia kata dalam ayat ni Tuhan tak suruh pun infak. Di dalamnya bersamanya ada disebut nak kena ada gendang ke, kecapi ke, perhiasan ke, apa ke. Allah Ta'ala tidak menyebut perkara tersebut, menunjukkan bahawa nafkah ini tidaklah perlu dibuat dalam bentuk pesta dan seumpama dengannya. Mengikut Maimun bin Mihran ni, sebaliknya bagilah kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Dan Allah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Penghujungnya Allah Ta'ala kata, apa saja yang kamu buat dari kebaikan, sesungguhnya Allah mengetahui akan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah ayat 2 ayat yang kita baca hari ni. InsyaAllah besok kita sambung lagi pada ayat 216, cerita bab jihad pula. Cerita bab jihad. Jadi semoga Allah Ta'ala menjaga iman kita
bagaimana yang kita sebut tadi, paling utama ni dalam hidup menjaga iman. Kaya ke, miskin ke, fakir ke, sakit ke, sihat ke, semua tu adalah ujian untuk Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana iman kita. Dan yang paling kita bimbang ialah orang yang terjerumus ke dalam lembah kesyirikan, meninggalkan agama dalam keadaan mereka tak sedar dan dalam kesenangan. Ini yang paling kita takut. Jadi sebagai pengakhirannya, hari ini kita sama-sama baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.